أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan li'ibadatihi wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam litablighi risalatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khaira anbiya'ihi wa rusulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Musi Haji Hasbullah, Jawatan Kuasa Masjid Terang Kira, Tuan Imam, Tuan Isyara, tuan-tuan, puan, apa-apa, ibu-ibu yang saya kasihi. Yang pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Hasbullah kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Sebenarnya malam ni saya ada kuliah juga di tempat lain, tapi memandangkan jemputan khas daripada Tuan Haji Hasbullah, jadi saya terimalah jemputan tersebut. Dan saya juga tidak diberikan tajuk khusus untuk menyampaikan ceramah khas pada malam ini. Jadi saya kata apa yang terlintas di fikiran saya itulah saya sampaikan, insya-Allah. Memandangkan kita pun dalam PTP masih belum berakhir dan kita masih lagi patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh pihak pemerintah dan juga JAIM, tuan-tuan. Jadi dalam jangka masa yang singkat ni kot saya ingat, kita berhenti 8.35 betul, 40 saya, tuan-tuan, sebenarnya memperingatkan pada diri saya sendirilah. Okay. Walaupun nampaknya macam saya pegang mikrofon, saya berdiri dekat depan tuan-tuan ni bukan bermakna saya lebih baik pada tuan-tuan. Kemungkinan tuan-tuan yang berada di bawah ni, yang berada dekat depan ni lebih baik pada saya, lebih soleh daripada saya. Cumanya saya lebih suka untuk mengambil pendekatan kita bermuzakarah, kita berbincang atas satu perkara yang sangat penting. Saya kira nama kita insan. Nama kita insan dan kita adalah manusia. Kita semua ni tuan-tuan bersifat pelupa. Saya pelupa, Tuan Haji Hasbullah pun pelupa. Ya, kebangkarian yang tukang rakam pun pelupa juga pada malam ni. Kita semua ni tuan-tuan bersifat pelupa. Tetapi kita insan, manusia ni, kita ni Allah SWT mengiktiraf. Dalam jutaan atau mungkin bilion sangat makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi ni, tuan-tuan, kita ni makhluk insan ataupun manusia dinamakan sebagai asyraful makhlukat, kejadian yang paling baik. Manusia, kita insan. Insan ni dia diambil daripada kalimat bahasa Arab iaitu nasiya fi'lul madi, telah lupa. Jadi saya pun lupa, ya, anak-anak kita lupa. Kita semua yang datang ke masjid juga lupa belaka. Sebab tu kita mesti diperingatkan dan kita mesti ditaarufkan. Kerana kita manusia ini, tuan-tuan, bersifat pelupa. Walaupun Allah SWT mengiktiraf kita sebagai makhluk yang terbaik. Kalau kita melihat ayat yang saya kira semua hafal dalam surah At-Tin, tuan-tuan, dalam surah At-Tin, kalau kita melihat kebanyakan surah-surah, kalau tuan-tuan balik ni kan kita buka juzul amma, surah-surah yang kalau dekat pangkal ni ada contoh al-waw. Al-waw tu kalau di dekat depan dipanggil waw kasab, waw sumpah. Contoh Allah bersumpah wal asr, wal laili, ya, wal fajr, wad duha. Itu adalah Allah Ta'ala bersumpah demi waktu asar, demi waktu malam, demi waktu duha, demi matahari. Ya. Tapi majoriti kata para ulama, kebanyakan waw sumpah tu diletakkan dekat pangkal tu satu huruf al-waw.
Tapi untuk kita ni tuan-tuan, nama kita insan. Kalau kita melihat dalam surah At-Tin, Allah bersumpah 4 kali. Di situ ada 4 huruf al-waw yang kalau tuan-tuan lihat, Allah Ta'ala kata apa? Watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata demi buat tin, demi buat zaitun, demi Bukit Sinai, dan demi negeri yang aman, negeri Mekah yang aman, ni kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan ini manusia, kata Tuhan, sebagai sebaik-baik kejadian. Jadi maknanya dalam jutaan tuan, ataupun kita kata tak terkiralah makhluk-makhluk yang berada di atas muka bumi ini, kita dipanggil asyraful makhlukat, makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik. Baik, saya suka meminjam perkataan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi tuan, dia syarah dalam kitab Tazkirah, dia peringatkan tentang Tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah, tentang kematian, tentang perjalanan manusia bila kita nak balik ke alam akhirat. Kata Imam Al-Qurtubi, manusia ini walaupun dijadikan sebagai makhluk yang terbaik, tetapi yang kita mesti tahu tuan-tuan, kita ni terbagi kepada 3 kumpulan manusia. Ada 3 kategori. Ya, siapa yang nak catat boleh catat. Kalau tuan-tuan tak catat pun kita boleh ingat kat kepala lah. Pertama tuan-tuan, dia kata manusia ini yang pertama namanya Al-Abrar. Kedua Al-Mukhalitin. Yang ketiga Al-Fujjar. Imam Al-Qurtubi isyarah, siapakah mereka yang dikatakan orang abrar? Dalam Quran Allah sebut, Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya kata Quran, orang yang abrar itu tempat duduk mereka di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Orang abrar. Wa innal fujjar lafi jahim. Dan sesungguhnya orang yang fujar. Orang yang fujar ni kalau cakap bahasa kasar, orang yang jahat. Orang yang ingkar, dia asi, deraka kepada Allah. Langgar hukum Tuhan. Allah SWT mengatakan orang fujar itu tempat duduk mereka di dalam api neraka Jahannam. Ya. Tapi kata Imam Al-Qurtubi tuan, manusia ini dikata satu abrar, nah yang ketiga itu namanya fujar, duduk di tengah-tengah namanya mukhalitin. Ya. Baik, saya nak cuba uraikan bahasa yang senang faham, cakap bahasa kampung. Baik, siapa tu abrar? Kata Imam Al-Qurtubi, orang abrar ni tuan-tuan, dia ni orang yang dia buat semua perkara-perkara yang fardu. Apa yang Allah Ta'ala fardukan, Allah Ta'ala perintahkan, semua dia buat. Dia tak ingkar. Allah suruh semayang, dia semayang. Allah suruh dia puasa, dia puasa. Allah Ta'ala suruh dia bayar zakat, dia bayar zakat. Allah Ta'ala suruh dia pergi haji, maka dia pergi haji. Dia buat semua yang Allah Ta'ala fardukan, semua dia buat. Dia tak pernah ingkar. Dan dia tidak buat perkara-perkara yang makruh. Apatah lagi perkara yang haram. Dia buat semua yang fardu-fardu. Dia semayang. Dia tak tengok wayang. Ya? Dia minum air halal, tapi dia tak minum arak. Dia bayar zakat, dia tak makan rasuah. Dia bagi sedekah, dia tak ambil riba. Dia tak main judi. Ya? Dia buat semua yang fardu-fardu, yang makruh dia tak buat, yang haram lagi dia tak buat. Kemudian orang yang abrar ni tuan-tuan, dia punya makam tu, dia buat yang dia buat yang wajib, kemudian ditambah lagi yang sunat. Dah semayang fardu, ditambah yang sunat. Dah puasa fardu, ditambah lagi puasa sunat. Dah bayar zakat, ada lebih duit lagi, melimpah ruah, termuntah-muntah, dibagi sedekah. Dah pergi haji, ada kelebihan, pergi umrah. Dah ada isi seorang, lebih lagi aja semula, tambah lagi seorang. Ini orang abrar. Dia dah buat yang fardu-fardu, dia tambah lagi yang sunat-sunat. Dia tak buat yang makruh, yang haram lagi dia tak buat. Tuan-tuan, ini yang pertama, kata Imam Al-Qurtubi, makam orang abrar. Boleh sikit lagi? Boleh. Ini bawa mukadimah, belum start. Bawa mukadimah. Belum lagi start, tuan-tuan.
Baik, yang kedua namanya orang yang mukhalitin. Siapa tu mukhalitin? Mukhalitin ini, kata Imam Al-Qurtubi, mereka adalah orang yang mencampur adukkan. Dia mencampur adukkan antara perkara yang baik dengan perkara yang jahat. Ya, yang halal dia buat, yang haram pun dia buat juga. Semayang, mengumpat boleh tahan. Ya, semayang, ngata ruang boleh tahan. Semayang kuat, tikam nombor ekor pun kuat juga. Semayang kuat, ya, fitnah orang pun boleh tahan. Baca Quran rajin, zikir rajin, tengking suami pun boleh tahan. Jadi orang yang mukhalitin ni tuan, dia mencampur adukkan antara perkara yang baik dengan perkara yang jahat. Yang fardu dia buat, yang haram juga dia buat. Yang makruh dia buat, yang haram juga dia buat. Ada satu orang ni tuan. Ustaz, dia kata saya tak isap dadah. Dadah saya tak isap. Tapi rokok saya isap. Pasal orang kita tahu isap dadah adalah haram. Dulu saya pernah lah berceramah dekat budak-budak yang serenti ni. Jadi bila kita cerita pasal dadah, dia kata, Ustaz, dalam Quran tak ada ayat kata dadah tu haram. Mana ada ayat kata dadah tu haram? Tiba-tiba ada seorang kata ada. Saya jumpa dalam Quran, ada satu ayat Allah sebut dadah tu haram. Kita kata apa ayat tu? Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addada. Itu bukan dadah yang Allah hisab tu. Jauh pergi tu. Saya nak sebut ni tuan-tuan. Orang yang duduk dekat makam mukhalitin ini, kata Imam Al-Qurtubi, dia ni yang makruh dia buat, yang haram juga dia buat. Dia begini, orang mukhalitin ni tuan-tuan, kadang-kadang dia mungkin kata Al-Qurtubi, dia tak buat yang haram, tapi dia buat makruh. Contohnya, dadah tak isap, makruh rokok dia isap. Ya, yang lebih teruk duduk dia buat. Yang haram juga dia buat, yang makruh juga dia buat. Ini makam orang mukhalitin. Maknanya dia mencampur adukkan antara yang baik dengan yang jahat. Ini makam yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, kata Imam Al-Qurtubi, namanya orang yang al-fujar. Fujar ini dia buat semua yang haram. Yang fardu-fardu dia tak buat. Allah SWT perintahkan semayang, dia tak semayang. Allah Ta'ala suruh dia kahwin, dia pergi berzina. Allah suruh bayar zakat, dia pergi makan rasuah. Allah suruh minum air halal, dia minum arak. Allah suruh cari rezeki yang halal, dia pergi cari harta judi. Saya ada satu hari, saya dulu masa sebelum sara, saya masa bawa kes pertuduhan di mahkamah. Ada satu kes ni saya tuduh di mahkamah, orang tu lelaki-lelaki. Ditangkap oleh pihak pejabat agama kerana tikam nombor ekor. Ya. Tuan-tuan kalau pergi kedai-kedai yang dekat logo tu terpampang Magnum Sport Toto, Damacai. Ya, Damacai. Kedai Damacai ni jual apa je sebelah? Kedai Damacai, kedai Magnum Sport Toto jual apa? Nombor ekor kan? Nombor ekor ni satu keping berapa ringgit? Siapa tahu? Nombor ekor judi dekat kedai Damacai, kedai Magnum Sport Toto, satu keping tu berapa ringgit? Paling murah berapa ringgit? RM1. Saya ada pengalamannya. Saja je. Jadi bila ditahan oleh pihak pejabat agama bahagian penguasaan, jadi kebetulan saya tuduh ke mahkamah. Saya kata, pakcik, umur dah tua dah tuan-tuan, 70-an. Pasal apalah pakcik pergi tikam nombor kedai judi ni? Saya ni ustaz kata, nak cari rezeki yang halal. Saya kata, halal kat mana judi yang pakcik tikam nombor ekor? Saya nak cari rezeki yang halal. Saya kata, pakcik, daripada pakcik pergi tikam dekat nombor kedai Magnum, pakcik beli aiskrim Magnum bagi anak pakcik makan lagi bagus. Pakcik dapat pahala. Umur dah senja, Masya Allah. Tapi masuk kedai judi. Saya kata, pakcik ni, saya cakap ni kita macam anak beranak. Pakcik macam ayah saya. Patut umur pakcik ni, pakcik duduk kat masjid, semayang, etikaf, baca Quran, duduk kuliah. Ya. Jadi dia berkata, okeylah, saya ingat salah. Kan? Akhirnya mahkamah jatuh hukuman.
Itu hukuman sama ada dia bayar denda ataupun kena penjara. Dia bayar denda. Lepas dia bayar denda, dia keluar daripada Dewan Mahkamah. Saya terdengar ada orang kata, Ustaz Pakcik yang tadi yang Ustaz tuduh tu, dia maki mahkamah. Aku haramkan duit yang mahkamah ambil. Denda yang mahkamah ambil tu, aku haramkan dunia akhirat. Saya kata, pandai pula. Main judi tak haram. Denda mahkamah tu pandai pula kata haram. Sebab tu tuan-tuan saya kata, orang yang duduk dekat makam yang ketiga ni namanya fujar, dia buat semua benda-benda yang haram. Yang fardu-fardu dia tak buat. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu dia tak buat. Yang Allah tegah itu dia buat. Makanya orang itu kata Imam Al-Qutubi, dia duduk di makam yang ketiga namanya Al-Fujar. Quran kata, wa innal fujar lafi jahim. Orang fujar itu tempat duduk ni di bawah neraka. Menauzubillah tuan-tuan. Baik, saya tak nak panjang kalam tuan-tuan. Walaupun Allah puji kita makhluk yang terbaik, nama kita manusia, tapi kita ada 3 kumpulan. Abrar, jadi yang kedua, mukhalifin, yang ketiga, fujar. Jadi saya tanya pada diri saya, tuan-tuan tanya pada diri masing-masing, agak-agak kita ni masuk kumpulan yang mana? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Yang pertama, abrar. Dia buat semua yang baik. Yang haram dia tak buat. Dah buat fardu tambah sunat. Yang kedua namanya mukhalifin. Baik buat, jahat pun buat juga. Ya, dada tak isap, tapi gokok isap. Zina tidak, tapi dating suka. Ya, dia tak buat yang haram, tapi makruh dia buat. Dia mencampur adukkan antara yang baik dengan yang jahat. Itu namanya mukhalifin. Yang ketiga namanya fujar. Tak buat yang baik, semua yang jahat belaka. Yang fardu tak buat, yang haram semua juga belaka. Jadi agak-agak tuan-tuan, kita ni masuk kategori yang mana? Pada saya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita ni masuk dalam kategori kumpulan yang pertama tadi. Namanya abrar. Tapi kita tak nak jadi yang kedua, mukhalifin. Terlebih-lebih, kita tak nak jadi yang nombor 3, fujar. Kita nakkan jadi yang abrar. Tuan-tuan, saya nak beritahu pada malam ni, walaupun Allah SWT memuji kita dengan makhluk yang terbaik, tapi yang sebenar-benarnya kita ni manusia ni, tuan-tuan, banyak kelemahan. Di dalam Al-Quran, tuan-tuan, kalau kita lihat banyak ayat yang Allah menyatakan, Quran sebut tentang kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Walaupun kita dianggap makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Tapi tuan-tuan jangan baca ayat tu tak habis, Allah sebut lagi, summa radadna wa asfala safilin. Kami akan kembalikan mereka, kata Allah, dalam maknanya darjat yang paling bawah sekali. Darjat yang paling bawah. Bahkan Quran kata balhum adal, lebih teruk daripada sikulan yang nama An'am, tuan-tuan. Balhum adal. Tuan-tuan, kelemahan kita cukup banyak, masya-Allah. Saya tak tahulah sama ada sempat ke tak sempat bincang pada malam ni. Saya cuba cakap apa yang mampu, Antara kelemahan-kelemahan manusia, kita insan ni, tuan-tuan, yang kita punya kelemahan yang kita mungkin tak perasan. Pertama, Quran sebut innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu, kata Tuhan, perangai dia, PL dia, tabiat dia, kata Allah, lakanud, diengkar. Kita orang kampung kata ingkar, degil. Tak dengar cakap. Lawan arus. Apa yang Allah Ta'ala suruh, itulah yang ditentang. Yang Allah suruh buat, tapi dia tak buat. Yang tadi masuk makam mana? Makam orang yang, apa yang ketiga tadi? Allah Ta'ala suruh dia semayang, dia pergi tengok wayang. Allah suruh dia kahwin, dia pergi berzina. Allah suruh dia bayar zakat, dia pergi ambil rasuah. Allah suruh dia bagi sedekah, dia pergi ambil riba. Ini makam yang berapa, tuan-tuan? Yang ketiga tadi. Namanya fujar. Allah sebut, Quran sebut, innal insana li rabbi lakanud. Sekali-kali manusia itu perangai dia memang degil. Dia lawan arus. Kita ni, tuan-tuan, manusia ni perangai kita memang degil lawan arus. Baik, saya bagi contoh mudah faham. Anak laki-laki kita, kalau panjat pokok, tuan-tuan,
Kan dia panjat pokok tinggi kan. Ayah kata turun, turun. Dia turun tak tuan-tuan? Dia tak turun. Cuba kata, naik lagi tinggi, naik, naik, naik. Baru dia turun. Suruh turun, dia naik. So naik, dia turun. Pasal sifat kita lakanut. Lawan arus. Macam contoh, kalau tuan-tuan pergi zoo, sekarang zoo tak buka zoo. Tuan-tuan pergi zoo. Ya, ataupun tuan-tuan tengok satu binatang, namanya khinzir. Apa tu khinzir? Orang kampung saya gelarkan kebau pendek. Kita tak boleh sebut babi. Kan salah tu. Macam kata babi buta apa? Babi buta, membabi buta. Tak boleh. Membabi khinzir. Khinzir ni tuan-tuan, minta maaf. Kalau kita tolak dia masuk dalam kandang, dia masuk tak? Masuk dia. Khinzir, babi, kalau kita tolak dia masuk dalam kandang, masuk tak? Dia masuk ke tak masuk? Belum cuba lagi. Sebenarnya dia tak masuk, tuan-tuan. Kita tolak, dia lawan. Kita tarik ekor pun dia masuk. Pasal dia lah kanut. Dia lawan arus. Kita tolak dia masuk dalam kandang, dia melawan. Kita tarik ekor, dia masuk. Pasal dia lawan arus. Sebab tu Quran kata, innal insana li rabbihi lakanut. Sekali-kali manusia itu perangai dia memang degil. Jadi maknanya orang yang degil-degil ni, adik-beradik siapa tuan-tuan? Orang yang degil-degil ni adik-beradik siapa? Saya tak cakap, tuan-tuan cakap. Saya bagi contoh. Macam contoh anak kita yang perempuan. Dia bergelik dandut. Punyalah pusing 360 darjah. Mak kata berhenti, berhenti. Pergi buat kerja sekolah. Dia tak berhenti tuan-tuan. Cuba kata, gelik lagi, gelik. Baru dia berhenti. Suruh berhenti, dia gelik. Suruh gelik, dia berhenti. Pasal manusia lakanut. Lawan arus. Macam contoh tuan-tuan. Orang perempuan, suami dia mati. Bila suami dia mati, pergi ziarah kubur. Orang perempuan, kalau suami dia mati tuan-tuan, berapa lama dia kena edah? Edah untuk orang perempuan ni, berapa lama dia kena berkabung? Kalau dia tidak mengandung, selama 4 bulan 10 hari. Kalau mengandung, sampai anak dia lahir. Tapi bagus orang perempuan. Punya sayang pada suami. Pergi ziarah kubur. Sesampai di kubur, menangis. Bengkak-bengkak mata, tak nak balik. Duduk kat kubur. Bengkak-bengkak mata tuan-tuan. Imam kata, sudahlah tu Kak Jah, balik je lah. Tak mau balik dia. Cuba kata, duduklah Kak Jah, balik dia. Pasal manusia, sifat dia lawan arus. Kan? Quran kata, lakanut, dia degil, lawan arus. Dia banyak membantah. Sebab tu Allah kata, wakanal insan aktsara syai' jadalah. Manusia ni perangai ni banyak jadalah, dia banyak membantah. Dia banyak melawan. Ya? Sebab tu saya pernahlah berceramah di JPJ. Lama cerita ni. Pengarah dia kata, Ustaz, macam mana nak buat orang supaya taat patuh kepada traffic light, kemalangan tak berlaku. Dan macam-macam cara kita buat. Dengan letak buat temikai dalam helmet. Ya? Tapi aksiden masih banyak berlaku. Saya kata, Tuan, saya ingat saya nak cadang kot. Cuba Tuan ubahkan style. Ya, macam mana Ustaz? Saya kata, cuba Tuan ubahkan strategi. Pasal, saya kata manusia ni pegang dia lawan arus. Dia degil. Jadi, signboard yang Tuan gantung kat dalam gaya tu, contohnya, perlahan-perlahan, 30 km sejam saja. Kanak-kanak sekolah sedang melintas. Tuan tukarkan. Laju-laju, 3,000 km. Baru dia perlahan. Betul? Macam kita pergi highway, kan Tuan nampak ada signboard. Awas, awak sedang diperhatikan. Tukarkan, awas, awak tidak diperhatikan. Baru dah dia perlahan. Pasal manusia ni, dia lawan arus. Suruh laju, dia perlahan. Suruh perlahan, dia laju. Kan? Macam orang lelaki aja sebulan. Orang lelaki dengan perempuan Cikgu Khamis, dia tak sama. Orang perempuan ni tuan-tuan, dia kalau diam, apa tandanya? Perempuan kan dia, apa tandanya? As-sukun, kata Arab, as-sukun alamat reda. Diam tanda setuju. Kalau nak kahwin dia, sebenarnya dia nak tu. Nak kahwin dia,
Siapa dengan $4? Berapa umur 90. Dia nak tu, malu nak cakap. Orang perempuan diam, tanda dia setuju. Tapi kalau dia bersuara, ayah hilang akal apa? Ayah nak kahwinkan 3 dengan $4. Ayah hilang pedoman apa? Orang perempuan kalau dia bersuara, tanda dia tak setuju. Tetapi berbeza orang laki-laki. Orang laki-laki yang kat depan ni tuan-tuan, perangai dia tak sama macam orang perempuan. Orang laki-laki, dia diam, apa tanda dia? Diam, tanda dia tak setuju. Diam tak setuju. Bang, tidur bang? Ya, tak mau tidur tu. Bang, makan kita bang? Ya. Bang, pergi pasar malam? Ya. Diam, dia tak setuju. Orang laki-laki, diam, tanda tak setuju. Tapi perangai orang laki-laki, kalau dia bersuara, tanda dia setuju. Cuba tanya kat sana. Bang, nak nikah lagi bang? Boleh juga. Itu beza antara orang laki-laki dengan orang perempuan. Orang laki-laki ni saya minta maaf, dia tak sama macam orang perempuan. Orang perempuan, dia makin berumur, makin ada kemudian. Ada. Saya tak nampak ni. Minta maaf banyak-banyak kaum ibu di belakang tu yang saya kasih. Orang perempuan, dia tak sama macam orang laki-laki. Orang perempuan ni dia makin berusia, makin berumur, saham makin jatuh. Orang laki-laki dia sebelah, dia lagi tua, saham lagi laku. Saham lagi laku. Dulu ada satu kes, saya masih berhemat dulu lama lah. Satu orang tua, umur dekat 80-an. Datang jumpa saya. Ustaz, ada tak borang nak kembang sayap? Saya kata, pejabat saya ni pakcik, tak ada borang kembang sayap. Pakcik nak borang apa sebenarnya? Borang nak tambah lagi seorang. Oh, seperti itu borang nak poligami. Borang tu lah Ustaz. Jadi staf saya ambil bagi borang, so dia penuh. Dia penuh dekat kaunter, tuan-tuan, kaunter tu, di mahkamah tu, dia penuh tangan dia menggigil. Sebenarnya saya tersilap, saya sangkakan dia datang jumpa kami tu nak buat permohonan sijil faraid. Silap saya, rupanya nak tambah lagi seorang. Ya, nak tambah lagi seorang. Pegang pen, tangan menggigil. Saya kata, pakcik ada hati nak tambah lagi seorang. Pegang pen pun tangan menggigil. Pandai pula jawab. Ustaz, yang gigil tu cuma tangan, hati belum lagi. Sebab tu orang laki-laki, dia tak macam orang perempuan dia sebelah. Orang laki-laki ni lagi berumur, saham, lagi laku. Si Nizam kat belakang tu, kalau saya offer, mahu dia tu. Cuma tak berani nak cakap tu. Pasal takut berlaku pegang telur. Tapi orang tua tu, tuan-tuan, bila saya tengok muka dia kan, saya tengok muka calon tu. Dia 80 lebih, calon dia dalam umur 40-an. Saya tengok muka orang tua tu, saya tengok balik muka calon dia. Berbalik-balik saya tengok. Bila saya tengok, tuan-tuan, sebiji macam obat batuk cak ibu dan anak. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Boleh sikit lagi ni? Boleh. Jadi saya nak beritahu, perangai manusia ni, tuan-tuan, dia lah kanut. Dia degil. Benda yang Allah suruh buat, tapi dia tak nak buat. Kan? Allah kata, buat benda yang halal. Tapi dia lawan, dia engkar. Dia lah kanut, tuan-tuan. Degil. Itu perangai manusia. Lah kanut. Jadi pengarah PJB kata, okey Ustaz, kita cubalah tukar saya buat. Saya kata, tuan tukarkan. Contoh kan ada bonggolkan pelan-pelan. Kanak-kanak sekolah sedang melintas, tukarkan. Laju-laju, bapak-bapak, kanak-kanak sedang melintas. Jadi dia pelan. Itulah perangai manusia. Lawan arus. Ya, betul orang perempuan, kalau dihalang suami nikah lagi, dia tetap juga pergi nikah. Cuba kata, bang, nikah lah bang. Linjang. Awak ni lain macam sini saya ni. Pasal manusia ni lawan arus, tuan-tuan. Dia degil. Itu perangai manusia. Ya. Baik, itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, apa kelemahan manusia yang Quran sebut? Quran kata, wa kanal insanu ajula. Wa kanal insanu ajula. Allah kata, manusia itu perangannya ajula, nak cepat. Dia nak segera. Kalau makan, nak cepat. Kalau kerja, gaji nak cepat. Bonus, nak cepat dapat. Kalau nak tidur pun, nak cepat. Kalau dengar ceramah pun, nak cepat. Nak cepat habis. Tapi, satu perangai manusia, mati nak lambat.
Nabi kata umat dia, tuan-tuan, dua penyakit. Satu, hubbud dunia. Yang kedua, karayatul maut. Cinta kepada ini, takutkan kematian. Jadi kita ni, Quran kata, wa kanal insanu ajula. Manusia ni perangai dia memang kelang kabut. Dia nak cepat. Semua nak cepat. Kalau kahwin pun nak cepat dapat anak. Ya. Dia memang sifat manusia begitu. Sebab tu Nabi kata, al-ajalatu minasyaitan wa ta'ani minallah, minar rahman, kata Nabi. Sifat tergesa-gesa itu kelang kabut perbuatan syaitan. Tapi sifat orang yang bertenang-tenang, tenang, cool, itu sifat Allah yang Maha Rahman. Minallah, daripada Allah. Allah yang Maha Rahman. Ya. Tuan-tuan, kalau orang tanya pada kita, ya, ada beberapa keadaan, tuan-tuan, agama membenarkan untuk kita segera. Jangan tangguh-tangguh. Ya. Walaupun Quran kata, wa kanal insanu ajula, perangai manusia kelang kabut, dia nak cepat. Tetapi ada beberapa situasi keadaan, agama, syarak membenarkan kita untuk segera kita buat. Jangan tangguh-tangguh. Yang pertama, tuan-tuan, kalau dah buat dosa, segera bertobat. Quran kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, kata Allah. Bersegeralah kamu mohon keampunan kepada Tuhan kamu, Rabb kamu, yang sediakan syurga untuk kamu, luas antara langit dan bumi, bagi siapa? Untuk orang yang bertakwa, Quran kata. Jadi tuan-tuan, kata para ulama, kalau dah buat dosa, segera bertobat. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tunggu umur pencin. Kalau nanti dah usah ada pencin, suruh tobat. Kalau sempat jumpa pencin, kalau tak jumpa pencin, tuan-tuan. Yang kedua, kalau nak buat baik, jangan tangguh-tangguh. Segerakan. Quran kata, innahum kanu yusari'una fil akhirat wa yusari'una fil khairat, kata Quran. Mereka itu orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Tuan-tuan, teringin nak buat baik, segera. Jangan tangguh-tangguh. Teringin nak baca Quran malam ni, baca Quran cepat. Teringin nak puasa dalam bulan ni, segera puasa. Jangan tangguh-tangguh. Teringin nak bagi zakah, segerakan. Teringin nak buka lagi cawangan. Yang tu nak segera ke nak tangguh dulu? Rasa macam nak tambah lagi seorang, tapi takut belakang perang teluk. Itu nak tangguh ke nak segerakan? Macam mana Nizam? Segera ke tangguh? Kalau kita nak buat baik, Quran kata segerakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, iza mata ahadukum fala tahbisuhu, ya, wa as'ubi ila qabri, kata Nabi. Dia nazar, tuan-tuan, kalau dia dah siap mandi kapan semayang, segera hantar tanah kubur. Nabi kata, iza mata ahadukum fala tahbisuhu. Kalau salah seorang kamu mati, segera. Maknanya Nabi kata, kau jangan kurung lama-lama. Ini tunggu nanti anak nak balik, menantu nak balik pada Korea. Bila nak ke bumi Pak Mentuan, tuan-tuan. Nabi kata, segerakan. Hantar segera ke tanah kubur. Jangan tangguh-tangguh. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan. Kalau si mati meninggal dunia, ada harta pusaka, segera agihkan. Segera uruskan. Jangan tangguh-tangguh. Kalau orang mati pun, Nabi kata, jangan kurung lama-lama. Kalau si mati meninggal dunia, ada harta pusaka, segera bagikan. Orang kata lah, mak dah nak bincang atau bapak kubur, bapak merah lagi. Nak tunggu hitam bila? Itu silap, tuan-tuan. Si mati dah mati, harta pusaka segera agihkan. Kerana bimbang takut kita termakan harta batil. Ya. Kemudian, ada hutang, berhutang orang, mampu nak bayar, segera bayar. Jangan tangguh-tangguh. Masa nak pinjam, punya manis mulut. Tapi nak bayar, Masya Allah. Nabi kata, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu atau kama qala. Nabi kata, diri seorang mukmin itu tergantung pada hutang. Kalau tak bayar, sangkut besok di hari akhirat. Berhutang, dah mampu nak bayar, segera bayar. Jangan tangguh-tangguh. Tersangkut besok di hari akhirat. Ya. Kemudian, tuan-tuan, tetamu datang ke rumah kita, segera bagi minum. Jangan tangguh-tangguh. Ini orang datang, tunggu. Minum sedap. Tuan-tuan, kata para ulama, orang datang ke rumah kita, jangan tanya dua perkataan. Dan minum, nak makan, jangan. Itu namanya kurang adab. Kurang adab, tuan-tuan. Buat makan, buat minuman,
Minum tak minum, cerita kemudian. Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan, bila tetamu datang ke rumah dia, walaupun tetamu tu tidak dikenali, dia segera bagi jamuan. Adab, kata ulama, segera bagi minum. Dan tuan rumah dah segera bagi minum, bila dah buat mi, tetamu makan lagi sampai habis. Agar isteri tu, bambang suka dia makan sedap ni kot. Tapi dua-dua kena nak berilmu. Kalau kita lah tuan rumah, nampak tetamu makan, letak mi goreng habis, ketiau habis, tengok, pelap. Jangan. Ya. Tetamu, tuan rumah kena segera bagi jamuan, tetamu sunat menghabiskan. Tetamu pula kena ada pedoman. Jangan letak semua habis. Ingat, tuan rumah, anak ramai, 10 orang tak makan lagi. Tinggalkan sebahagian. Jadi, dua-dua kena berilmu. Ini, tuan-tuan, perkara yang sunat kita segerakan. Ya. Cumanya saya nak bincang pada malam ni, Masya Allah, kita ni banyak kelemahan. Degil, lawan arus, membantah hukum Tuhan. Ya. Nak cepat. Ya. Quran kata apa lagi dan kelemahan manusia? Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha innal insan la zalumun kafar. Quran kata manusia ni, kita ni tuan-tuan, kalaulah nak hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tusuha, kau tak boleh kira kata Allah. Innal insan, manusia itu perangai dia insan, la zalumun, zalim, kafar, kufur nikmat. Tak pernah bersyukur kepada nikmat Allah. Tuan-tuan, saya kira tuan-tuan tak payahlah pandang lain nikmat, tuan-tuan. 3 nikmat ni saya kira, kalau kita tak boleh nak belajar jadi orang yang syukur, macam mana nak syukur benda yang lagi besar? Pertama, tuan-tuan, kita boleh hiaskan bilik tidur kita lawa-lawa dengan aircon pewangi, tilam 6 inci, gambar tilam cap bunuh, cap gajah, tenggelam gajah-gajah sekali. Kita boleh beli, kita boleh hias bilik tidur lawa-lawa. Tapi kita tak boleh beli nikmat tidur. Kerana ada orang tak boleh tidur. Ramai orang yang tak boleh tidur, tuan-tuan. Allahyarhamah, mak saya tak boleh tidur. Doktor bagi pil penenang. Bagilah pil Domicum, Stilnox. Tak boleh tidur juga, tuan-tuan. Orang kaya, orang miskin, siapa yang lebih mudah tidur? Ya, kalau nikmat tidur kita tak boleh bersyukur, macam mana nak syukur nikmat yang lagi besar? Kita boleh beli makanan yang lazat, tapi tuan-tuan tak boleh beli selera makan. Ada orang tak boleh makan, tuan-tuan. Orang kaya, rumah besar, pangkat besar, duit pun besar, gaji besar. Ada doktor peribadi. Doktor kata, tuan ni sekarang sakit dah banyak meninggal dah. Darah tinggi dah ada, kencing manis, jantung, kolesterol. Tuan doktor, boleh makan udang galah? Tak boleh. Nasi lemak? Tak boleh. Murtabak? Lagi tak boleh. Kambing golek? Lagi tak boleh. Nasi Arab Hadramaut? Nak maut? Aha. Tuan doktor, apa yang saya boleh makan? Doktor peribadi kata, tuan hanya boleh makan kulit roti gardenia saja. Bayangkan, tuan-tuan. Kita boleh hiaskan bilik air kita lawa-lawa, tuan-tuan. Tapi kita tak boleh beli nikmat kencing dengan mudah. Pasal ada orang yang tak boleh tak boleh kencing. Yang kena batu karang, prostat, peluk tiang. Ada yang berguling kat kapet. Ya, tak boleh beli nikmat kencing, tuan-tuan. Kalau nikmat ini pun kita tak boleh nak bersyukur, macam mana nak syukur nikmat yang lagi besar? Sebab tu Quran kata, innal insan la zalumun kafar. Pegangan dia zalim, kufur nikmat. Ya. Jadi sebenarnya saya nak bincang banyak, tuan-tuan. Banyak kelemahan manusia. Jadi saya tak sempat nak habiskan pada malam ni. Kita sambung tahun depan, insya-Allah. Kita jumpa lagi tahun depan untuk sambung part 2. Ya, apa lagi kelemahan-kelemahan manusia yang Allah sebut dalam Al-Quran. InsyaAllah itu kita akan bincangkan pada tahun depan, insyaAllah. Ya, moga-moga kita bertemu lagi, insyaAllah. Saya mohon kemaafan, kekasar bahasa. Semua yang baik datang daripada Allah, kelemahan pada saya, tuan-tuan. Moga-moga kita doa kepada Allah agar ya, kampung Tengkera ni semua orang lelaki berjemaah di masjid, kaum wanita tutup aurat dengan sempurna, dan kita jadi orang yang kata Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, kata Allah. Kalaulah penduduk di satu qura kampung dia beriman, dia bertakwa, kata Quran, kami bukakan berkat, langit pula berkat, bumi juga pula berkat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر